Hibah dan wasiat ini merupakan instrumen yang penting dalam perancangan kewangan harta Islam. Perbezaannya ialah hibah ialah pemberian harta yang berlaku semasa pemberi hibah itu masih hidup, manakala wasiat ialah pemberian harta yang berlaku selepas kematian pewasiat tersebut. Kedua-dua instrumen ini penting kerana ia memudahkan pengurusan harta dan juga ia boleh mengelakkan berlakunya isu pertikaian dan salah faham di antara saudara mara, keluarga serta pewasiat tersebut. Hibah dari segi bahasa ialah pemberian sama ada secara ain atau selainnya. Ia terbagi kepada dua, sedekah dan hadiah. Sedekah ini bertujuan untuk mendapat pahala di akhirat, manakala hadiah ini bertujuan untuk memuliakan seseorang individu tersebut. Sedekah ini diberikan oleh seseorang individu itu tidak kira sama ada individu itu kaya ataupun miskin. Hibah dari segi bahasa Inggeris ialah present, gift, donation, bounty, grant dan endowment. Istilah gift ini lebih umum kerana ia merangkumi semua jenis pemberian milik, termasuklah atiyah, nihlah dan tabarruk. Hibah dari segi istilah pula ialah sesuatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang individu itu secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang individu yang lain sewaktu hidupnya tanpa balasan iwat. Hibah ini dilakukan secara sukarela, bukan bermaksud untuk mendapatkan pahala di akhirat atau memulakan seseorang itu dengan menggunakan lafaz ijab kabul yang seumpama dengannya. Dari definisi-definisi hibah tersebut, kita dapat simpulkan bahawa ciri-ciri hibah ialah sesuatu akad pemberian milik harta kepada sesuatu pihak atau individu terbabit. Yang kedua, harta yang boleh dihibah ialah harta ain, bukannya harta hutang ataupun manfaat. Yang ketiga, akad dibuat tanpa mengenakan sebarang balasan iaitu iwat. Seterusnya, akad berkuat kuasa semasa hidup pemberi hibah tersebut. Hibah dilaksanakan secara sukarela serta bukannya secara paksaan. Yang terakhir, akad dibuat bukannya bertujuan untuk mendapatkan pahala di akhirat ataupun memuliakan seseorang tersebut. Hukum hibah. Hukum memberi hibah ialah sunat berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Manakala hukum menerima hibah pula ialah sunat selagi mana barang yang diterima itu tidak berunsurkan benda yang haram dan kita telah pun ketahui status halalnya. Terdapat beberapa ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita yang mengajar umat Islam cara-cara untuk memperbelanjakan harta mereka ke jalan Allah. Yang pertama daripada surah An-Nisa ayat 4, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian daripada mas kawin itu dengan senang hati, makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Selain itu daripada surah Al-Baqarah ayat 177, dan menerima seseorang akan hartanya sedang ia menyayangi kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan dan kepada orang yang meminta. Selain itu, sabda Rasulullah, saling memberi hadiahlah kamu, nescaya kamu akan saling mencintai, daripada hadis Al-Baqarah 1987. Maka jelaslah bahawa perkara-perkara seperti hibah, wasiat, sedekah, derma adalah merupakan perkara-perkara yang sangat mulia di sisi Allah dan mampu membantu mereka yang memerlukan. 4 rukun hibah yang perlu ada ketika kita ingin membuat hibah, dan jikalau salah satu daripadanya tiada ataupun tidak lengkap, maka hibah itu adalah tidak sah di sisi Islam. Yang pertama, sikhah. Sikhah juga dikenali sebagai ijab dan kabul, tidak kira dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Sikhah merupakan elemen yang paling penting bagi penentu kepada kesahihan hibah ini. Terdapat beberapa perkara yang perlu dilaksanakan ketika sikhah, iaitu ada penyambungan antara ijab dan kabul. Yang kedua, tiada syarat-syarat yang ditentukan. Dan yang ketiga, tiada tempoh masa yang ditetapkan. Dua lafaz ijab yang ada. Yang pertama adalah lafaz ijab secara terang, seperti aku hibahkan barang ini kepada kamu. Manakala lain satu adalah lafaz ijab secara kiasan, seperti aku berikan barang ini kepada kamu. Manakala lafaz kabul pula, seperti aku terima barang ini sudah memadai untuk menyempurnakan sikhah itu. Kedua adalah Al-Wahid. Al-Wahid juga dikenali sebagai pemberi hibah itu.
Pemberi perlulah seseorang yang berakal, balik, tuan kepunyaan barang dan juga pemberian adalah secara sukarela. Selain itu, pemberi jugalah memenuhi syarat-syarat tabarru supaya mengelakkan perkara-perkara yang boleh memudaratkan pemberi dan juga hartanya pada masa depan. Yang ketiga adalah al-mauhublah. Al-mauhublah merupakan orang yang menerima hibah itu. Orang yang menerima hibah itu tidak terhad kepada pewaris, malah kita boleh berikan kepada sesiapa sahaja yang kita inginkan. Tambahan pula, golongan orang bukan mukallaf seperti kanak-kanak dan juga orang kurang upaya layak untuk menerima hibah. Namun begitu, hibah mereka perlu diberikan kepada wali ataupun pemegang amanah mereka. Syarat lain adalah penerima hibah perlu wujud ketika itu. Bayi dalam janin ataupun orang yang sudah meninggal tidak sah untuk menerima hibah. Dan yang keempat adalah al-mauhud. Al-mauhud merupakan barang yang ingin dihibahkan. Terdapat beberapa ciri-ciri yang perlu dipatuhi bagi memastikan barang itu layak untuk dihibah. Yang pertama, barang itu mestilah barang persendirian. Yang kedua, barang itu mestilah wujud ketika proses hibah. Dan yang ketiga, barang itu mempunyai nilai di sisi syarak. Keadaan ini supaya memastikan tiada unsur ketidakpastian wujud. Mengikut mazhab Syafi'i dan juga Hanbali, apabila barang yang ingin dihibahkan tidak wujud ataupun tidak dimiliki ketika ingin dihibahkan, maka hibah itu adalah tidak sah. Namun begitu bagi keadaan yang sama mengikut mazhab Maliki dan juga Hanafi, keadaan itu adalah tertangguh. Namun apabila mendapat persetujuan pemilik barang ataupun harta itu, hibah itu adalah sah. Syarat setiap rukun hibah. Pertama, syarat bagi penghibah ialah merupakan pemilik yang sah ke atas harta dan tidak mempunyai apa-apa halangan terhadap harta tersebut. Selain itu, penghibah juga haruslah sempurna akal, baligh dan rushd, iaitu bijak menguruskan harta. Akhir sekali, hibah itu perlulah dilakukan secara rela hati. Jika berlaku sebarang paksaan, hibah itu terbatal. Seterusnya, syarat bagi penerima hibah pula ialah sesiapa sahaja dapat menjadi penerima hibah sama ada Muslim ataupun tidak selagi mengikut syarak. Selain itu, sama seperti penghibah, penerima juga haruslah berakal dan baligh. Walau bagaimanapun, jika penerima tidak menyampai tahap tersebut, wali dapat memegang tanggungjawab tersebut dengan syarat penerima haruslah hadir ketika proses dijalankan. Selain itu, penerima hibah juga perlu mempunyai keupayaan untuk memiliki dan mengurus harta. Harta yang dihibahkan juga perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Pertama, harta tersebut haruslah halal dan mempunyai nilai di sisi syarak. Ia juga perlu menjadi hak milik sepenuhnya oleh penghibah dan boleh diserah milikkan. Seterusnya, harta hendaklah wujud semasa akad dan berasingan, iaitu boleh dipisahkan dengan harta-harta yang tidak tergolong dengan hibah. Seterusnya, syarat bagi sirah atau lebih dikenali dengan akad ialah perlu ada persambungan dan persamaan antara ijab dan kabul. Yang kedua, tidak meletakkan apa-apa syarat termasuklah tempoh masa. Dalam sirah juga terdapat perbezaan pendapat dalam syarat penerimaan untuk menentukan sama ada hibah tersebut sah ataupun tidak. Pertama, mazhab Hanbali dan Maliki berpendapat penerimaan tidak memadai hanya dengan akad. Hibah tersebut sah walaupun tanpa proses penyerahan. Kedua, Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat penerimaan adalah syarat sah hibah. Hibah terbatal jika kematian berlaku. Ketiga, berdasarkan mazhab Syafi'i, penerimaan ialah syarat wajib. Akad hibah tidak sempurna kerana ia tidak boleh dilakukan dengan hanya ijab dan kabul semata-mata kecuali selepas berlaku penerimaan tersebut. Aplikasi produk hibah.
Hibah sebahagian daripada urusan negara yang diletakkan di bawah pentadbiran Islam setiap negeri dan ia secara langsung berada di bawah mahkamah syariah. Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam memperuntukkan bahawa Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah ada dalam bidang kuasa sivilnya untuk mendengar dan menentukan semua tindakan dan prosiding dalam mana semua pihak adalah orang Islam. Selain itu, yang berhubungan dengan wasiat atau alang semasa marat al-maut seseorang si mati Islam atau alang semasa hidup atau penyelesaian yang dibuat tanpa balasan yang memadai dengan wang atau nilai wang seseorang Islam. Penggunaan perkataan alang yang dibuat semasa marat al-maut atau semasa hidup dan penyelesaian yang dibuat tanpa balasan adalah menunjuk kepada hibah atau pemberian. Okey, di negeri-negeri seperti Selangor, Melaka, Pulau Pinang, Johor, Perak, Kedah, Terengganu, Sabah dan Sarawak menggunakan perkataan yang sama, manakala di Negeri Sembilan menggunakan perkataan hibah. Pahang dan Perlis pula menggunakan pemberian dan Kelantan menggunakan perkataan alang hayat. Pelaksanaan hibah bukan sahaja diperuntukkan dalam undang-undang di Malaysia semasa hidup pemberi hibah, malah hibah semasa marat al-maut juga diperuntukkan. Selain itu, kes-kes hibah di mahkamah syariah selalunya melibatkan pengesahan hibah, pertikaian takat atau kadar hibah dan penarikan balik hibah. Ini saya akan menerangkan tentang hibah dalam pengurusan harta pusaka. Masyarakat kini lebih cenderung untuk memilih hibah dalam proses pengagihan harta. Namun begitu, disebabkan hibah tidak mempunyai undang-undang yang mengkhususkan apa itu hibah dan bagaimana hibah berlaku, masyarakat jadi keliru yang menyebabkan isu-isu seperti penarikan semula hibah, pemberian hibah kepada orang bukan Islam dan juga pemberian hibah selepas kematian pemberi timbul dalam kalangan masyarakat. Tambahan pula perkataan-perkataan seperti pengisytiharaan hibah dan juga amanah hibah yang membuatkan masyarakat lagi tertanya-tanya apa sebenarnya hibah. Pertama sekali, saya akan bercerita tentang penarikan semula hibah. Menurut Islam, apabila akad hibah dan juga rukun-rukun hibah telah disempurnakan dan juga proses penyerahan harta ataupun barang itu sudah berlaku, maka barang itu adalah sah milik penerima hibah itu. Namun begitu, terdapat beberapa pandangan ahli fuqaha mengenai isu ini. Mengikut mazhab Hanafi, barang yang telah dihibahkan boleh ditarik semula, namun hukumnya adalah makruh. Dan barang yang dihibahkan itu boleh difasah jika barang itu diberi dengan tidak mengharapkan balasan. Mengikut mazhab Syafi'i, Hambali dan juga Maliki, penarikan semula hibah boleh terjadi dengan semata-mata ijab dan kabul. Bermaksud, apabila ijab dan kabul sudah dilafazkan, namun pemberian barang belum berlaku, maka barang itu boleh ditarik balik. Namun apabila barang itu sudah pun diberi kepada penerima, maka haram untuk menarik balik. Kecuali ibu bapa, datuk nenek dan usul lain kepada anak-anak tanpa mengkaitkan orang lain. Tambahan pula, Rasulullah bersabda, orang yang menarik semula hibahnya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya semula. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Secara konklusinya, proses penarikan hibah boleh berlaku dengan keredaan penerima dan pemberi dengan keputusan hakim. Sebagai contoh, sebuah kes telah dilaporkan di mahkamah di mana Isha binti Abdul Rahman dan Azhar binti Ismail 1997, di mana Isha merupakan plaintiff manakala Azhar merupakan defendant. Plaintiff telah menghibahkan sebidang tanah kepada defendant dengan harapan defendant akan menjaganya ketika plaintiff masih hidup. Namun begitu, apabila selesai sudah proses pertukaran nama, defendant telah meminggirkan plaintiff yang menyebabkan plaintiff memfailkan aduan di mahkamah. Namun begitu, mahkamah telah menjatuhkan hukuman bahawa hibah tersebut adalah sah dan tidak boleh ditarik semula. Isu yang kedua adalah pemberian hibah kepada golongan bukan Islam. Di dalam rukun-rukun hibah tidak termaktub bahawa penerima hibah perlu merupakan orang Islam. Malah, orang bukan mukallaf juga layak untuk menerima hibah. Terdapat firman Allah yang menyatakan kebolehan kita untuk memberi hibah kepada golongan ini, iaitu surah Al-Mumtahanah ayat 8, iaitu Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka yang tidak memerangimu
kerana agamamu dan tidak pula mengusirmu daripada negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. Di sini kita dapat lihat bahawa Allah sangat menggalakkan kita berlaku baik dan juga menjalinkan hubungan dengan mereka yang bukan Islam. Isu yang terakhir adalah pemindahan hibah selepas kematian pemberi. Ramai tahu bahawa hibah berlaku apabila pemberi dan juga penerima masih hidup. Namun begitu, bagi mengelakkan kes-kes seperti Ishah dan juga Azhar berlaku berulang kali, Bumiputra Commerce Trainee Berhad telah mewujudkan sesuatu projek di mana mereka merupakan pemegang amanah bagi sesuatu hibah. Hibah cuma akan diberikan kepada penerima sekiranya sesuatu perkara yang telah dipersetujui di dalam dokumen amanah berlaku. Maka, orang ramai tidak perlu risau kes-kes seperti Ishah dan juga Azhar berlaku berulang kali. Terdapat 3 prinsip hibah yang diaplikasikan oleh perbankan Islam. Pertama, wadi'ah yad al-dhamanah. Maksud wadi'ah dari segi bahasa ialah sesuatu yang ditinggalkan kepada seseorang supaya dijaganya. Dari segi istilah pula ialah satu kontrak di mana pemilik sesuatu harta memberikan kuasa kepada seseorang untuk menjaga hartanya bagi tujuan keselamatan. Yad al-dhamanah pula dari segi bahasa ialah simpanan dengan jaminan. Dari segi istilah pula ialah pendeposit memberi kuasa kepada bank untuk menyimpan hartanya bagi tujuan keselamatan daripada kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Pendeposit menjadi penerima jaminan wang simpanan dan bank berperanan sebagai pemberi jaminan. Bank mempunyai kuasa terhadap wang tersebut. Oleh itu, pendeposit masih mempunyai hak terhadap wang. Ini bertentangan dengan konsep bank konvensional. Pendeposit sebagai pemiutang dan bank sebagai penghutang. Bank bertanggungjawab membayar wang yang disimpan sekiranya dituntut oleh pelanggan. Antara prinsip wadi'ah yad al-dhamanah ialah pertama, bank menerima deposit daripada pelanggannya yang memerlukan tempat selamat untuk menyimpan wang tersebut dan mudah pula untuk mereka menggunakannya dalam bentuk akaun semasa dan akaun simpanan. Kedua, bank meminta kebenaran daripada penyimpan-penyimpannya untuk menggunakan wang simpanan itu selama wang itu berada dalam simpanannya. Ketiga, penyimpan-penyimpan mempunyai hak untuk mengeluarkan sebahagian atau seluruh baki simpanan pada bila-bila mereka kehendaki dan bank pula memberi jaminan untuk mengembalikan baki tersebut. 4. Semua keuntungan daripada penggunaan bank terhadap simpanan yang ada adalah menjadi milik bank. Namun begitu, bank boleh menggunakan budi bicaranya untuk memberi keuntungan kepada semua penyimpannya atau sebahagian akaun penyimpannya. Kelima, bank menerima buku, cek, kad ATM atau perkhidmatan lain tentang akaun semasa atau akaun simpanan kepada penyimpan. Kedua, al-ijarah thumma al-bai'. Al-ijarah thumma al-bai' ialah gabungan antara al-ijarah sewaan dan al-bai' jual beli. Maksud al-ijarah dari segi bahasa ialah balasan atau ganjaran atas sesuatu pekerjaan. Dari segi istilah pula ialah satu kontrak pertukaran antara satu manfaat dengan ganjaran atau bayaran tertentu. Bai' pula ialah satu kontrak pertukaran barangan antara dua pihak yang memberi hak pemilikan kepada pihak-pihak tersebut. Al-ijarah thumma al-bai' ialah satu bentuk produk di mana penyewa diberikan pilihan oleh pihak bank di akhir tempoh sewaan sama ada untuk menyewa semula ataupun memberikan aset berkenaan. Ketiga, Qard al-Hasan. Qard al-Hasan ialah kontrak hutang terhadap sesuatu yang bernilai dengan pembayaran balik kadar yang sama. Dalam perbankan Islam, ia merujuk kepada pinjaman tanpa faedah yang diberikan kepada peminjam untuk kebaikan. Walau bagaimanapun, pihak peminjam digalakkan untuk membayar bayaran
dengan kadar yang lebih daripada jumlah tersebut atas dasar budi bicara kepada pihak bank. Hibah dalam produk takaful. Di dalam industri takaful, kebanyakannya menggunakan prinsip hibah dalam produk takaful keluarga. Dalam produk takaful keluarga, peserta takaful boleh menggunakan hibah sebagai salah satu cara untuk mengagihkan manfaat takaful kepada penama, iaitu penerima hibah. Prinsip hibah juga diaplikasikan sebagai salah satu struktur daripada model produk takaful itu sendiri, khususnya melibatkan bentuk takaful pendidikan anak-anak. Secara umum, prinsip hibah dalam industri takaful diaplikasikan dalam dua bentuk, bentuk pertama dan bentuk kedua. Bentuk pertama adalah semasa membayar manfaat takaful ketika berlaku kematian dalam tempoh caruman, iaitu sebelum sijil takaful tersebut matang. Hal ini bagi memastikan bahawa bayaran atau wang manfaat tersebut dapat diserahkan kepada keluarga terdekat pencarum tanpa perlu terikat kepada peraturan pusaka. Hibah ke atas manfaat takaful diharuskan selagi ia adalah hak yang dimiliki oleh peserta takaful dan hibah tersebut dinamakan hibah bersyarat. Hibah bersyarat, peserta akan memiliki manfaat tersebut sekiranya peserta takaful meninggal dunia. Tetapi jika peserta masih hidup ketika berakhirnya tempoh matang, sijil takaful tersebut akan menjadi milik peserta, bukan penama. Hibah tidak bersyarat dilakukan dengan secara mutlak, di mana manfaat takaful yang dihibah kepada beneficiary yang dinamakan itu adalah mutlak dan tidak boleh ditarik balik walaupun hibah oleh seorang bapa kepada anaknya sendiri. Kaedah ini diaplikasikan dalam semua produk takaful keluarga di etika takaful senior berhad. Namun, produk takaful di etika tidak memanggilnya sebagai hibah, malah dikenali sebagai obsolete assignment, AS, iaitu pemberian mutlak, dan di mana ia sangat hampir makna dengan hibah. Kebiasaannya, peserta ini merupakan ahli yang terdekat. Contohnya, bapa dan suami isteri akan mengisi borang AS yang menyatakan persetujuan pencaruman tersebut untuk membuat assignment kepada beneficiary. Tujuan umum yang boleh dilakukan adalah dengan pemberian kepada badan-badan kebajikan dan tujuan khusus seperti menjelaskan hutang-hutang bank. Aplikasi prinsip hibah di etika adalah fleksibel bagi pencarum dalam konteks memberi kebebasan kepadanya untuk memberikan wang caruman dan manfaat takafulnya kepada sesiapa yang dikehendaki. Selain itu, sistem pengurusan hibah tidak bersyarat lebih memudahkan berbanding sistem pengurusan hibah bersyarat. Bentuk kedua, hibah yang berlaku sebagai struktur produk takaful itu sendiri. Peserta takaful yang dinamakan dalam produk takaful itu sendiri adalah beneficiary yang menerima hibah itu. Hal ini terjadi apabila ibu atau bapa yang menjadi pencarum kepada anaknya dalam produk-produk takaful pelajaran kebiasaannya. Modus operandi hibah seperti ini mudah untuk difahami kerana pembayar, bapa misalnya, menjadi donor dengan membayar jumlah tertentu pada setiap bulan sehingga tempoh matang sebagai caruman untuk kepentingan anaknya, iaitu peserta, atau dipanggil sebagai beneficiary. Setelah caruman sampai pada tempoh matangnya, wang caruman ataupun wang simpanan tersebut beserta dengan keuntungannya jika ada akan diserahkan kepada anak berkenaan dan segala manfaat hasil dari penyertaannya di dalam produk-produk takaful juga akan dimilikinya. Aplikasi ini berlaku di dalam produk-produk takaful yang bersifat simpanan pendidikan di etika. Kepentingan dan kelebihan pelaksanaan hibah. Yang pertama, hibah sebagai satu cara perurusan harta yang dianjurkan Islam. Hal ini kerana konsep hibah yang wujud di dalam Al-Quran dan Sunnah telah diamalkan oleh orang-orang Islam di seluruh pelosok dunia, termasuklah Malaysia. Tujuannya bukanlah untuk membelakangi sistem pembahagian harta secara faraid, tetapi sebagai pelengkap kepada sistem pembahagian harta dalam Islam. Pelaksanaan hibah juga adalah sunat dan digalakkan dalam Islam.
Selain bertindak sebagai suatu pelengkap kepada kesempurnaan sistem pengagihan harta dalam Islam, konsep hibah amat sesuai diamalkan oleh masyarakat, terutama apabila sistem pewarisan harta secara faraid gagal berfungsi dengan baik akibat masalah-masalah tertentu seperti kejahilan waris dalam memahami konsep faraid atau pengabaian penyelesaian pusaka. Yang kedua, tiada had dikenakan terhadap kadar bahagian atau jumlah pemberian. Hibah adalah berbeza dan berlainan daripada sistem faraid kerana ianya tiada had jumlah yang dikenakan yang perlu dipatuhi oleh seseorang dalam pemberian hibah. Yang ketiga, hibah sebagai alternatif penyelesaian masalah pengagihan secara faraid. Arus aliran zaman semakin berubah dan corak kehidupan masyarakat pun semakin berbeza. Jadi, proses pentadbiran pembahagian harta secara faraid menjadi kurang berkesan kerana sibuk dek tugas dan kepentingan sendiri sehingga melupakan suruhan untuk mempercepatkan pembahagian harta selepas kematian seseorang. Pelaksanaan hibah bukan sahaja dikatakan dapat menjamin penurunan hak milik harta kepada waris mengikut kehendak pemberi hibah, malah akan mengurangkan jumlah kes harta pusaka di seluruh negara. Pengagihan harta melalui kaedah hibah tak perlu melalui proses pentadbiran yang merumitkan seperti mana yang perlu dilalui dalam pembahagian harta secara faraid. Yang keempat, iaitu yang terakhir sekali, penceraian tidak menjejaskan hak kepada pemberian hibah. Dalam konsep hibah, penceraian tidak sama sekali akan menghalang seseorang suami atau isteri daripada memberikan harta mereka atau menuntut harta yang diberikan oleh salah seorang antara mereka. Pada situasi ini, hikmah keharusan hibah adalah kerana mungkin seseorang bekas suami atau isteri yang berkemampuan ingin memberikan hartanya seperti rumah kepada bekas pasangannya sebagai penghargaan kerana melindungi anak-anak hasil perkahwinan mereka yang tinggal di rumah tersebut dan dipelihara oleh bekas pasangannya. Kesimpulannya, hibah dianggap seperti prinsip utama dalam operasi sistem kewangan Islam. Prinsip hibah banyak digunakan oleh pihak institusi kewangan ketika memberi imbuhan atau bayaran kepada pihak pelanggan. Berdasarkan amalan semasa perbankan Islam di Malaysia, konsep hibah diaplikasikan dalam produk-produk yang berteraskan kontrak wadiah yang al-tamanah, al-qad al-hasan dan al-ijarah thumma al-ban. Penggunaan hibah dalam operasi kontrak-kontrak tersebut adalah menepati syariah dan mendapat ketulusan Majlis Syariah Bank Negara Malaysia. Saya rasa sampai di sini sahaja video kami. Harap video kami dapat memberi manfaat kepada anda semua. Assalamualaikum.